Boleh tak kita salat menghadap kubur Nabi? Boleh? Nabi tak bagi orang jadikan kubur dia sebagai masjid. Sebab tu hari ni dia tutup habis. Tak nampak? Tak boleh juga. Kubur Nabi pun tak boleh. Bila tak boleh, jasad Nabi najis ke? Jasad Nabi mana ada najis? Tetap tak boleh. Jadi sebab tu pandangan kedua tu tepat. Nak tutup jalan syirik. Bukan sebab najis sangat. Okey, itu satu contoh. Kita akan tengok contoh yang kedua kat sini. Setiap ulama Islam cuba mentafsirkan sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tafsiran yang betul berdasarkan kemampuan mereka. Namun ada kalanya sebahagian ulama mentafsirkan sesuatu hadis dalam kerangka maqasid syariah menurut pandangannya, sedangkan ia sebenarnya bercanggah dengan maqasid syariah yang lain. Apabila berlakunya pertentangan antara dua pentafsiran atau lebih, maka pada ketika itu pandangan yang bertepatan dengan maslahat yang lebih kuat perlu diutamakan. Ulama ni pak tafsir macam ni hadis ni, ni maqasid dia. Ulama ni tafsir macam ni hadis ni, ni maqasid dia. Kita hak tengok ni, mufti lah kata kan, mufti bila tengok dua pandangan nak pilih yang mana satu, mufti kena tengok mana satu maslahah yang lebih kuat. Berdasarkan penilaian dan dalil yang dia faham, dia kena pilih salah satu. Sebab tu saya kata tadi, ada ulama tak bagi kawal harga, ni literal hadis. Ada ulama kata boleh. Pemerintah kena tengok, mufti kena bagi nasihat kat pemerintah, boleh ke tak boleh. So kena pilih pandangan yang berdasarkan maqasid yang lebih kuat. Okey, baik. Contoh yang lain berkenaan isu meletakkan nasab kepada anak zina. Yang ni contoh klasik yang tak habis sampai sekarang. Anak zina boleh bin tak dengan bapa zina dia? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama tak bagi. Tak boleh. Tak boleh anak zina dibinkan dengan ayah zinanya. Tak boleh. Walaupun ayah zinanya mengaku tu anak dia. Tak boleh. Okey? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Yang saya letakkan kat situ, tentang tengok muka surat 102. An Aisyata ikhtasama Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa Abd ibnu Zam'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ibni amati Zam'ah. Faqala Sa'ad awsani akhi Utbah idza qadimtu Makkah an anzura ila ibni amati Zam'ah fa aqbidahu fa innahu ibnuhu. Wa qala Abd ibnu Zam'ah akhi ibnu amati abi wulida ala firashi abi fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabahan bayinan bi Utbah faqala al-waladu lil firash walil ahir al-hajar wahtajibi anhu ya Saudah. Okay. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kita satu kaedah yang jelas. Kaedah tu jelas. Cuma bila kaedah tu jelas, bila nak apply, kadang-kadang ada persoalan. Saya sebut dulu kan. Allah Ta'ala kata mencuri potong tangan. Clear. Kaedah jelas. Mencuri je potong tangan. Apa itu mencuri? Mencuri itu ambil harta orang lain tanpa izin, sembunyi-sembunyi. Tanpa izin dia. Mencuri ya. Tapi bila nak apply, susah. Mencuri ni ambil harta orang sembunyi-sembunyi tanpa izin dia. Dah kalau orang tu pickpocket. Tahu pickpocket? Seluk saku. Yang tu sembunyi-sembunyi ke terang-terang? Nak kata sembunyi-sembunyi, depan-depan dia ambil. Nak kata terang-terang, orang tak sedar dia ambil. Oh, ini kacau ni. So dia ada something sikit lah.
Kan? Pencuri kain kapan. Curi kain kapan kira boleh tak potong kat tangan? Kain kapan siapa punya? Milik orang ke bukan milik orang? Nak kata milik mayat, mayat mana ada memiliki? Dia mati dah. Nak kata milik waris, pasal apa waris letak dalam kubur? Tak simpan dalam peti besi. So dia ada perbahasan demi perbahasan daripada kalangan ulama dalam masalah bila nak apply. Okay, sama macam hadis ni. Aisyah kata apa? Aisyah kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah berbalah. Sesama mereka mengadu dekat Nabi SAW pada kedudukan seorang anak kepada hamba Zam'ah. Zam'ah ni ada hamba. Hamba tu melahirkan anak. Anak tu anak siapa? Okey. Faqala Sa'ad. Sa'ad kata apa? Awsani akhi Utbah. Utbah, saudara kandungku, pesan pada aku bila aku datang ke Mekah, tengok anak kepada hamba Zam'ah supaya ambil balik. Itu anak dia, dia kata. Maksudnya budak tu lahir sewaktu hamba tu menjadi milik orang lain. Okey. Fa innahu ibnuhu, kerana itu adalah anak dia, kata Sa'ad. Wa qala Abd bin Zam'ah, Abad kata ini adalah saudara kandungku yang mana dia dilahirkan oleh hamba kepada ayahku. Dia kan hamba ayah saya. Masa dia melahirkan anak waktu dia milik ayah saya. So bila hamba perempuan lahirkan anak, dah tentulah anak tu dibinkan pada tuan dia. Sebab hamba zaman dulu boleh diperlakukan seperti isteri. Boleh lah, maksudnya boleh ada anak dengan hamba perempuan ni. Boleh. Zaman dulu lah. Itu yang dalam Quran disebut au ma malakat aimanukum. Apa yang tangan kanan kamu miliki, iaitu hamba-hamba perempuan. Boleh. Okey? Okey. Kemudian dia kata wulida ala firashi abi, dia dilahirkan sewaktu hamba tersebut menjadi milik ayah saya, di hamparan ayah saya. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabahan bayyinan bi Utbah. Nabi tengok budak tu, Nabi tengok muka dia sama macam Utbah. Nabi tengok muka dia sama macam Utbah. Patut anak siapa? Anak Utbah, ha? Tapi oleh kerana dia lahir bukan di bawah milik Utbah, hamba tu di bawah milik saudara kandung Abd bin Zam'ah, maka Nabi kata apa? Al-waladu lil firash, anak milik firash, milik hamparan. Walil ahir al-hajar, manakala bagi penzina batu, halangan, masa tak dapat anak lah. Kalau orang tu berzina dengan isteri orang lain, la samahallah, moga Allah Ta'ala jauhkan kita lah. Dia berzina dengan bini orang lain, mengandung, kan? Dia tak boleh claim tu anak dia, selagi mana suami tidak menafikan anak tu. Sebab perempuan tu menjadi isteri kepada suami dia. Itu kaedah Nabi bagi. Itu kaedah yang Nabi bagi. Maka Nabi pun kata, wahai Saudah, berhijab. Sebab dia dah jadi orang lain daripada Sa'ad. Dia jadi orang lain lah, sebab dia anak kepada bapa Abad bin Zam'ah. Bukan saudara kandung, bapa kepada Abad bin Zam'ah, itu hamba kepada Zam'ah. Dia anak Zam'ah lah. Okey. Dalam hadis ni Nabi SAW menetapkan nasab bagi anak tersebut kepada pemilik katil. Itu pemilik hamparan. Itu kiasan bagi suaminya ataupun pemilik bagi hamba. Selagi mana dia tak nafikan dengan li'an, dengan sumpah, dan itu anak dia. Kalau dia nak nafikan, dia kena buat li'an lah. Itu panjanglah perbahasan dia. Okey. Huruf alif dan lam pada perkataan al-firash, bila Nabi kata al-waladu lil firash, alif lam tu, alif lam lil jins, menunjukkan semua jenis perkahwinan. Bila ada kahwin, nasab pada suami, nasab pada
suami. Okey. Maka ia merangkumi semua tanpa terkecuali. Manakala jawapan bagi mereka jawapan bagi menolak pemahaman tersebut adalah dengan 3 perkara. Huruf alif dan lam pada perkataan firash adalah lil ahad. Ada yang kata, ada yang tak setuju lah dengan pendapat ni. Dia kata bukan lil jinsi tapi lil ahad. Lil ahad ni maksudnya alif lam tu merujuk kepada perkahwinan orang ni, bukan untuk semua, untuk dia saja, untuk kes tu saja. Okey. Yang kedua, hadis tersebut merujuk kepada situasi adanya pertelingkahan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah. Hadis ni untuk bila ada pertelingkahan aja. Yang ketiga, hadis tersebut menetapkan nasab anak kepada pemilik katil suami. Ini terpakai sekiranya wanita tersebut ada suami ataupun ada tuan. Tapi kalau bujang macam mana? Kalau bujang, majoriti ulama kata kalau bujang tak ada lah. Tak adalah bin pada siapa-siapa, bin pada mak dia lah. Ini majoriti ulama daripada 4 mazhab. Ya. Abu Hanifah pula dia kata apa? Mazhab Abu Hanifah memahami hadis tersebut dalam konteks maqasid syariah, iaitu menafikan nasab anak zina terhadap penzina sebagai balasan terhadap perbuatan zina. Dia kata tak boleh bin jugalah. Sebab apa tak boleh bin? Sebab dia kata kalau kita bagi bin, itu satu kelebihan. Kelebihan kepada penzina. Sedangkan dia berzina, dia tak kahwin, tak boleh dapat nasab. Kalau kita bagi keuntungan pada dia, tak kahwin pun boleh dapat nasab. Okay. Oleh itu tidak menetapkan nasabnya adalah sebagai menjaga nasab dan menjaga maruah. Makasih tak? Makasih. Jaga nasab, jaga maruah. Okey. Pandangan yang ketiga, Ibn Rahoya, Ishaq bin Rahoya, ni guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dia ada mazhab dia sendiri, tapi mazhab dia tak kekal lah. Okay, tapi dia ada lah, pandangan-pandangan dia ada. Ishaq bin Rahoya berpandangan boleh menasabkan anak zina kepada ayahnya yang berzina. Boleh, dia kata. Dengan syarat, jika ayahnya mendakwa budak tu sebagai anak dia, dan tidak berlaku pertelingkahan dengan suami kepada si wanita. Maksud perempuan tu tak jadi bini orang masa tu. Bini tu bujang. Bini tu bujang pula. Perempuan tu bujang. Katalah dia dapat anak dengan seorang perempuan bujang, lepas tu laki tu dia mengaku ni anak saya. Boleh dapat. Kalau perempuan tu bini orang tak boleh. Kena tunggu suami dia nafi dulu. Kalau suami dia tak nafi, tak boleh. Akan bin pada suami dia. Clear? Okey. Ia juga pandangan Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Al-Hasanul Basri dan Al-Qurtubi juga cenderung kepada pandangan tersebut. Ia juga pandangan yang dipilih oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Mereka menggunakan pelbagai dalil. Ada banyak dalil yang mereka pakai. Antaranya, insya-Allah kita sambung lepas azan, insya-Allah nanti. Kita bagi laluan dulu.
Okey, kita sambung. Golongan yang membenarkan anak zina itu dinasabkan oleh bapa zinanya dengan syarat, dengan dua syarat tadi. Ayah dia mengaku tu anak dia. Yang kedua, mak dia tidak menjadi isteri orang lain. Mereka menggunakan dalil apa? Mereka menggunakan dalil kisah Juraij dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan pernah dengar kisah Juraij? Tak pernah dengar? Kisah Juraij ini kisah umat terdahulu. Nabi SAW cerita pada para sahabat bagaimana seorang yang saleh, seorang yang hebat, yang baik, semayang banyak, mak dia panggil dalam solat sunat, dia tak menyaut. Lepas tu mak dia kata apa? Ya Allah, tolong uji anak aku ni. Allah uji dia. Datang perempuan kat dia ajak berzina, dia tolak. Perempuan tu pun pergi berzina dengan pengembala kambing. Mengandung perempuan tu. Bila melahirkan anak, orang duk tuduh perempuan tu berzina. Tanya, kau berzina dengan siapa? Perempuan tu kata, aku berzina dengan Juraij. Orang ambil Juraij, orang keluarkan dia daripada tempat ibadat dia. Tapi pelik kan? Juraij ni orang baik. Perempuan tu orang jahat. Orang percaya cakap orang jahat, nak pukul orang baik. Pelik kan? Macam tu lah dunia. Percaya cakap orang jahat, nak pergi pukul orang baik. Dia orang tuduh Juraij berzina. Juraij kata kejap. Nak pergi semayang kejap. Dia pun semayang. Dia orang robohkan dia punya tempat ibadat tu. Pecahkan. Juraij kata kejap, aku nak pergi semayang ya. Semayang, dia berdoa. Kemudian dia tanya budak tu, ya gulam, man abuk? Wahai budak, siapa bapa engkau? Budak tu bercakap, abi fulanun ar-ra'i. Ayah saya tu pengembala kambing. Orang pun terkejut. Maksudnya budak tu sendiri mengakui bapa dia. Bapa dia siapa tadi? Pengembala kambing kan? Bukan zina. Itu bukan bapa dia. Jadi mazhab ni kata, tu bapa. Dia mengaku bapa. Dan Nabi cerita ni, Nabi mengakui benda ni. Jadi maksudnya, ada kes-kes tak menikah boleh dapat nasab. Macam kes ni lah. Habis itu yang tadi tu kalau bergaduh, kalau ada pertelingkahan, dan kena tengok siapa pemilik hamparan yang menikah dapat. Hak yang ni tak ada, tak bergaduh apa. Sebab perempuan ni pun bukan bini siapa-siapa pun. Jadi mereka membenarkan. Dalil yang kedua yang mereka gunakan ialah dia orang kata, anak zina ni menurut majoriti ulama, kalau mak dia tu bukan isteri siapa-siapa, berzina, mengandung, bersalin, boleh tak ban kat bapak zinanya? Tak boleh kan? Ban pada siapa? Ban pada siapa? Ban pada mak dia kan? Mak dia berzina tak? Mak dia berzina lah juga. Sebab tu bapak dia tak dapat ban. Macam siapa mak boleh dapat ban? Mak berzina juga. Pasal mak boleh dapat? Itu dalil mereka. Dia kata, bukankah anak ni terhasil daripada dua benih yang bercampur? Kalau laki tak boleh dapat, patutnya perempuan pun tak boleh dapat lah. Tapi kenapa yang sebelah perempuan boleh dapat, laki tak boleh dapat? So dia konflik. Dia kata macam tak begitu seimbang, dia kata. Sebab tu pandangan yang ketiga ni kata boleh sebenarnya. Perlih ambil pandangan dia. Jenuh lah perlih kena, saya pun kena. Dalam persidangan ahli-ahli fatwa satu Malaysia tahun 2020, kita buat persidangan ahli-ahli fatwa, semua bersidang dekat sama-sama hotel. Seluruh Malaysia ahli fatwa dijemput. JAKIM buat. Mufti kita atas pentah forum, ada seorang bertanya, kenapa boleh buat macam ni?
Dia bantah lah, dia tak setuju. So mesti kita jawab satu-satu. Bahkan ada yang sebut pada saya, kata boleh ambil pandangan ni nak galak orang zina ke apa? Ni bagi galakkan orang zina. Saya kata yang pertama, orang zina sebelum zina jarang dia baca fatwa dulu. Yang baca fatwa ni Pak Imam. Itu baca fatwa. Jarang kita jumpa orang berzina baca fatwa. Kalau dia baca fatwa, dia tak jadi berzina. Itu pertama. Yang kedua, kes zina ni, negeri lain ambil pendapat majoriti. Tak bagi ban. Tak bagi. Tapi, kes zina menurun ke naik? Naik juga. Jadi kita tak boleh katalah itu penyebab. Dan kenapa boleh ambil pandangan tu? Pertama, kita setuju dengan pendalilan dia. Yang keduanya, kita nak jaga maslahah budak tu. Dulu dapat nasab ni, bangga dapat nasab besar, kabilah jadi besar. Zaman sekarang dapat nasab jadi beban. Zina dengan perempuan ni mengandung, dia boleh lari. Kalau nasab tak lekat, lantak kau lah, aku tak payah tanggung nafkah. Itu yang pertama. Yang kedua, budak tu pun akan stres kan? Dia akan pergi sekolah, dia akan tension lah. Dan yang ketiga, dia akan buka aib-aib yang tersembunyi. Kalau terutamanya ayah tu telah pun insaf. Katalah dia berzina dengan satu perempuan, dia dapat anak, lepas tu dia menyesal, dia kahwin. Tak cukup tak dapat bulan, tak boleh bin. Kan? Tak cukup bulan tak boleh bin. Jadi bila tak boleh bin, bila nak menikah, bila anak perempuan nak menikah, anak tanya, kenapa ayah tak boleh walikan saya? Ayah dia akan kata, sebenarnya, dia akan tanya, saya anak ayah. Kata, awak anak ayah. Pasal apa ayah tak boleh walikan saya? Ayah kata, sebenarnya dulu ayah dengan mak kamu ni ada sekian-sekian masalah. So, sanggup ke? Kan? Sedangkan ayah tu dah jadi imam dah kat masjid. Manusia kan ada ruang untuk bertaubat bagi dia kan. Dia dah jadi baik. Tiba-tiba dibuka pintu tu, maka kita memandang masalah-masalah dengan dalil-dalil yang ada, so kita pilih pendapat yang ketiga ni. Tapi kita tak kecam pun orang ambil pendapat yang pertama. Itu pendapat majoriti ulama. Silakanlah. Kita tak pernah kata kuno, kalut, kolot, tak ada. Kita tak pernah sebut. Kita kata silakan nak pegang pada pendapat tu, boleh pegang pada pendapat yang berbeza sedikit, ya? Yang berbeza sedikit. Ini banyak lagi ni. Tak apalah, kita sambung pada kuliah akan datang insya-Allah. Saya tengok ada soalan dulu kalau ada. Tuan nak tanya ke? Tapi ni ada yang bagi nota ni. Sekejap saya tengok dulu. Okey, ni ada soalan. Adakah sama hadis orang yang berkorban tidak boleh memotong kuku dan bulu? Sama dengan apa? Saya pun tak tahu. Memang ada hadis Nabi SAW tidak membenarkan untuk orang yang nak berkorban, bila masuk 1 Zulhijjah, Nabi tak bagi orang yang nak berkorban ni untuk potong kuku, potong rambut, potong apa-apa bulu. Bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga dia sembelih, hatta yudahi. Mungkin dia maksudkan ni, adakah sama ni maksudnya benda yang akal tak boleh fikir. Yang betul lah. Kenapa tak boleh? Wallahu a'lam. Tapi ulama cubalah cari hikmah. Dia kata mungkin Nabi SAW nak supaya bila kita korban tu, setiap daripada juzuk badan kita ni menyaksikan korban tersebut. Jadi bila kita dah korban, baru kita potong kuku, potong bulu, potong rambut dan sebagainya. Okey? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dari mana kita dapat tahu jumlah rakaat solat fardu? Daripada mana tuan-tuan tahu? Daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW yang tunjukkan, yang diajar, yang mengajar Nabi SAW adalah Jibril. Jibril tunjuk Nabi, Nabi solat mengimamkan kita dan Nabi tunjukkan. Ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masa buat haji, adakah boleh kata Nabi tak buat suatu amalan? Boleh jadi ada hadis atau dalil yang belum dijumpai.
Mohon pandangan. Boleh kita kata begitu? Ada hadis tapi tak jumpa lagi. Tak ada. Semua hadis yang daripada Nabi SAW telah pun dibukukan, kalau ia sahih ataupun hasan. Kalau ada hadis hilang, ada tak hadis hilang? Ada. Tapi sebab dia palsu dan tak sahih, sebab tu dia hilang. Sebab tu ulama tak ambil berat, sebab dia bukan daripada Nabi SAW. Tapi kalau ia sahih, kalau ia hasan diperlukan oleh umat, tak ada yang tertinggal. Semua telah ada di dalam kitab-kitab yang dihimpunkan oleh para ulama. Ustaz, adakah orang yang berbohong dengan mengatakan mereka daripada keturunan Nabi termasuk dalam golongan berbohong atas nama Nabi? Orang yang mendakwa diri dia daripada keturunan Nabi secara bohong, apa hukum? Haram lah tuan-tuan. Sebab Nabi SAW bukan kata bab nasab Nabi saja. Kita nak dakwa kita nasab orang yang tak betul pun haram dah. Nabi SAW mengharamkan perbuatan orang pergi nasabkan diri dia pada orang lain. Dalam hadis Nabi kata, tidak ada hukuman bagi orang yang menasabkan dirinya sedangkan itu bukan nasabnya, melainkan dia menunggu tempatnya di neraka. Yatabawa maq'adahu minan nar. Apatah lagi kalau dia mendakwa nasab dia daripada Nabi SAW sedangkan dia berbohong. Lagilah dahsyat. Sebab itu melibatkan nama Nabi SAW. Kedudukan jenazah semasa disolat, di kiri atau di kanan imam. Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata kalau lelaki kepalanya di kiri, kalau perempuan kepalanya di kanan. Ada yang kata begitu. Kalau kedudukan imam maksudnya kalau lelaki di kepala, kalau perempuan di badan kan. Kepala belah mana? Ada yang kata kalau laki belah kiri, perempuan belah kanan. Ada yang kata begitu. Ada yang kata itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki dia kata tak ada beza. Dua-duanya laki ke perempuan belah kanan. Bagi saya dalam isu ni ada keluasan. Kerana tidak ada dalil yang jelas yang menetap ataupun mewajibkan kedudukan. Yang penting kita menghadap kiblat, mayat di depan kita. Di depan kita. So kalau letak belah kanan kepala pun okey, tak ada masalah. Wallahu taala alam bisawab. Itulah sekadar yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang hadir pada Global Ihsan, pada semua yang hadir secara online juga. Saya ucapkan terima kasih, yang hadir dalam masjid ini pun saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.